Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton live kita pada malam ini. Anda bersama saya Syafiq Fadli dan kita ada seorang tetamu yang kita jemput khas untuk menemani saya pada malam ni untuk kita borak-borak dan kita mungkin boleh tanyakan dan apa yang kita boleh bantu pada tetamu kita pada malam ini. So sebelum kita pergi jauh, kita minta perkenalkan dirilah. Siapakah Cik Puan yang bersama saya pada malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Anis Fatmawati binti Nordin. Okey, Asal daripada Kelantan, Kubang Krian. Puan keren. Lepas tu saya berumur 21 tahun dan adalah pelajar tahun akhir UiTM Puncak Alam, Selangor. Okey. UiTM Puncak Alam Saya selalu pergi sana. Dululah masa saya belajar dekat saya UiTM Shah Alam. Oh, So okay. ada banyaklah benda-benda yang kita orang ke sana juga. So saya ada join macam club dan sebagainya kan. So Puncak Alam ni tak lain tak bukanlah dia punya trademark dia apa tangga kejayaan. Apa nama Ya, tangga tu? betul-betul. Yang kejayaan. Masa saya pergi tu dia baru buka Puncak Alam tu. Saya rasa masa saya pergi tu tahun pertama dia buka. So kawan saya daripada Shah Alam dia kena pindah ke Puncak Alam. Kos apa Kos Meskom saya rasa. Meskom dia pindah Oh, ke Puncak Alam and then benda pertama dia beritahu kita orang dia kata ada tangga tinggi weh. Macam tu lah. tangga Oh tinggi. right. So macam mana Anis kat sana ada kenderaan ke ataupun memang lalu tangga tu tiap hari? Kita orang tak ada kenderaan tapi disediakan bas lah, bas percuma. Ah, Ah, korang panggil apa bas tu? bas Bas je free. lah. Saya pernah berceramah dekat UiTM Macang. Dia orang panggil bas Oh, tu tenggiling. itulah tu. Pernah dengar. Pernah dengar juga. Dekat UiTM Macang dia orang panggil tenggiling. Saya pun tapi tak apalah asalkan semua orang happy. Alright. So by the way tahun akhir tahun akhir. So macam mana belajar kalau boleh nak tahu kos apa ya? Sebenarnya saya kos medical imaging. Dia macam Hmm. kos juru X-ray. Medical apa? Hospital Imaging. medical. Ha. Okay. So macam X-ray. Yes. Okay. Macam kalau Tuan Syafiq Fadli patah tangan ke, kita orang X-ray dulu. Barulah pergi jumpa Uh, doktor. okay. So kalau orang isteri tak mahir, mungkin doktor tu pun dia akan bagi jawapan yang salah kan. Tapi alhamdulillah lah kita belajar ni untuk mahir lah kan, mana ada orang belajar untuk tak mahir kan. Alright, so macam mana? Senang ke belajar apa ni medical imaging ni? Dia mula-mula kita masuk tu macam benda lah benda ni kan. Macam sinaran apa entah. Lepas tu Okay. kena belajar positioning badan-badan patient macam mana. Hmm. So macam mula-mula macam sedih ke macam apa benda aku ambil ni. So Okay. bila dah masuk SEM 2 dah Aha. nampak sikit nampak Hmm. sikit. And then SEM 3 kita orang praktikal. Hmm. So praktikal tu dapat jumpa patient betul-betul, dapat patient. So macam okey lah course aku ni, okey lah aku boleh adapt Oh. So dah So dah lepas dah apa ni dah X-ray patient betul-betul lah sekarang ni. uh, So macam manalah? Okey ke yang betul-betul? uh, dia depends on patient. Kalau patient tu bagi cooperation, kita okey. Oh kalau yang tak bagi cooperation macam mana? Dia Contoh tak macam nak di scan ke macam mana? Ke munjuk contoh jerit kalau ke? tu pun ada satu case. Dia Apa macam tak kan? sedar diri kan. Ha? Dia emergency, dia Ha? accident Okay. and then kita nak hold dia jangan bagi bergerak apa semua kan. Yang tu pun Hmm. menjadi salah satu cabaran lah. Ui. Pasal So Cik Anis handle case tu, case yang accident tu itu cerita orang lain ke cerita sendiri je? kita sendiri Mak diberi pengalaman kes tu. So boleh ke main darah-darah? Dia macam
Benda merah-merah ni. Alamak, kalau saya dah macam tu lah. Sikit-sikit boleh Yelah. lah. Kalau dah ada accident tu saya seriau sikit. Macam tu. Okay, so alhamdulillah dapat pengalaman ni kan tak lama dah nak habis belajar. So dan mungkin nanti habis belajar kita akan kerja ataupun ada kerjaya dan sebagainya. So malam ni apa yang saya boleh bantu Cik Puan Anis kita ni? Apa yang nak cerita kat saya untuk dapatkan pendapat saya? Saya nak pendapat, mana saya nak dapat macam keyakinan lah bila kita buat something tu. Okay. Dan macam mana kita nak istiqomah buat something tu. Okay. Something tu apa? Bagi kecilkan sikit dia punya scope tu. Contoh kalau saya Buat coding pun something tak? Something apa? buat bisnes. Okay. Macam sebut bisnes senang terus. Dia dapat rejection. Macam dia tak nak produk aku. So macam kenapa tak nak produk aku, kenapa macam ni. Bila macam tu saya macam terfikir kenapa macam tu, kenapa macam ni. Okay. Macam mana lagi aku nak tarik orang macam tu. Cik Anis buat bisnes apa sekarang ni? Ataupun yang plan ke apa yang nak buat ni sebenarnya? Bisnes sekarang saya menjadi salah seorang supplier produk makanan kesihatan. Okay. Supplier produk makanan kesihatan. Betul? Okay. Betul. So contoh rejection tu apa? Dia kata produk tak bagus ke, mahal ke, dia kata nak tanya suami dululah, apa benda. Salah satu macam tu lah, macam mahalnya produk ni, macam aloe vera je pun ada yang dapat RM50 pun dah dapat, tapi kita jual lebih RM50 kan. So macam kita macam nak bagi pendapat kita, tapi kita tak tahu macam mana nak bagi pendapat dengan cara yang elok. Cara elok cara kasar dia. Cara kasar pun ada. Okay. Alright. So ada rejection dan sebagainya. So kebanyakannya sebut mahal lah. Mahal. Okay. So kalau boleh saya tahu produk ni produk yang sendiri ke ataupun yang company lain ke ataupun MLM ke? Produk company lain. Okay. Tapi dia macam mana saya cakap, dia produk company lain and then dia macam barang kesihatan dan barang kegunaan harian lah. Okay. Jawab pasal itu? Dia MLM ke tak? Senang cerita gitu. Dia ada tapi dia macam MLM bukan di Malaysia, macam diluluskan lah di tempat lain. Di Malaysia setengah orang macam MLM ni tak bagus kan, tapi sebenarnya sistem dekat Malaysia ni, setengah orang yang buat MLM ni tak bagus, sebenarnya sistem yang orang terdahulu create dekat Malaysia. Okay. So company ni baru ke dah lama kat Malaysia ni? Orang kenal tak company ni? Itulah tu. Saya pernah terdengar pasal company ni masa saya dah tingkatan 2. Oh, dah lama dah. Okay. So, lagi sekali saya dengar tahun ni. Okay. Lepas tu dia adalah company dia berapa tahun dah 65 tahun yang dekat dunia. Okay. Lepas dah masuk 168 buah negara. Alright. Okay, soalan terakhir saya. Soalan terakhir untuk sekarang lah. Company ni dia logo gambar burung ke? Yeah. Okay. Burung helang. Burung helang kuning. Yeah. I mean burung tu hijau background kuning. Okay, I got it. Kenal. Alright. So okay. So bila kita sebut pasal produk macam ni yang memang kadang-kadang kita kategorikan dia MLM, kadang-kadang ada benda tu sikit MLM, selebihnya tu tapi orang letak setempat je, orang letak macam MLM macam tu je. Tu orang senang nak fikir kan.
So memang produk-produk macam ni dia ada kesusahan sikit untuk buat, tapi bukan mustahil, dia cuma susah, tak mustahil pun. Saya akan share pada malam ni. So far dia ada banyak produk company ni, saya tahu. So far Cik Anis fokus pada produk apa? Produk yang selalunya kalau sebut Forever, dia akan terletak pada aloe vera dia. Aloe vera gel. Okay. Alright. So itu yang Cik Anis banyak share dengan orang pasal aloe vera, itu? Betul? Okay. Pasal Yang kebaikan. produk lain tak kacau sangat lah? Tak. Ke tak pernah try? Saya macam nak ikut flow, tapi flownya macam tak ada. Okay. Saya faham. Okay. So far, siapakah prospek-prospek yang dah membeli ataupun yang menunjukkan minat nak membeli? Orang macam mana? Yang kalau kita boleh buat kesimpulan. Umur lebih kurang berapa? Laki ke perempuan? Orang kampung ke bandar? Bekerjaya ke tak ada kerja? Kalau kita buat kesimpulan untuk meringkaskan segala yang Cik Anis dah tempuhi lah sampai sekarang ni. Kita ambil salah satu. Umur berapa lebih kurang? Yang bukan yang worldwide, bukan yang member-member Cik Anis, yang Cik Anis sendiri. Siapa dah beli dan orang macam mana yang macam kata saya minat lah, saya suka dah produk ni. Umur berapa lebih kurang? Dalam range 30-40. 30-40. Maknanya yang buyer Cik Anis tak ada? Yang tu ada, tapi certain tanya sebab jerawat je. Oh, okay. Alright, so dah 30-40 tu yang ramai berminat, yang dah beli dan berminat dengan produk ni. Alright. So, laki ke perempuan yang macam banyak tanya. Kalau tak beli pun tak apa, tapi dia banyak tanya, ni produk daripada mana? Dia banyak soalan. Selalunya perempuan lah. Laki tak jaga sangat kesihatan. Laki lain lah, laki ni okey. Alright. So siapa diorang ni yang Cik Anis kenal daripada mana? Daripada yang memang kenal personal ataupun yang media sosial, Facebook ke Instagram ke, yang nampak gambar kita di PM? Yang kita kenal lah. Sebab memang kenal. ni dia kot. Macam mana attitude saya. Okay. Okay. So yang kenal lah kan. Orang yang tak kenal tapi ada kriteria yang sama. Perempuan umur 30-40 sama kriteria, cuma tak kenal. Ada tak yang pernah PM Cik Anis tanya pasal benda ni? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Alright, soalan terakhir. Tadi dah terakhir dah, ni terakhir yang kedua. Terakhir yang kedua. Bila yang Cik Anis betul-betul pulun bisnes ni? Dah berapa bulan? Berapa tahun? Yang betul-betul buat betul? Bila berapa bulan dah yang betul-betul buat bisnes ni? Saya baru join. Berapa bulan? Sebabkan saya dah lama dengar pasal benda ni. Okay. Saya baru je kiranya dalam seminggu dua. Memang saya baru-baru gila sangat-sangat. Okay. Beres. So Alright. dalam minggu macam stress lah sikit nak fokus bisnes dengan fokus assessment, assignment semua tu kan. Macam stress ni. By the way, kenapa stress dengan bisnes? Ada ambil produk ke ataupun tunggu orang order baru ambil? Maybe sebab saya rasa macam sebab saya pernah dapat rejection, and then bila saya duduk diam pun saya berfikir, kenapa orang ni reject aku, kenapa dia tak beli macam tu. Okay. Beres. Thank you very much. So saya boleh bagi beberapa idea pada Encik Anis. Encik Anis pula. Pada Cik Anis. Pada Cik Anis, macam mana nak handle benda ni. First of all, saya nak beritahu yang business ni tak salah. Okay. Kalau ada orang kata MLM tu salah ke, MLM tu tak betul ke, tak bagus ke, tak salah. Apa yang bezakan MLM dengan kedai runcit adalah sistem je, sistem. Tapi pekerjaannya, muamalatnya sama. Ada produk, terbagi produk, ambil duit, sama je. Right, sama je. So kalau
Pertama sekali, apa yang kita kena set adalah minda kita sendiri. Pertama sekali, Anis kena set dalam otak yang benda ni bagus. Alright? Ramai orang saya jumpa bila saya tanya soalan, saya tanya dengan cara yang sungguh kejam tapi halus. Saya selongkar otak dia. Sebenarnya orang ni, dia sendiri pun ada pemikiran macam susah nak jual benda ni. Benda ni mahal. Benda ni orang reject. Benda ni MLM. Dia sendiri fikir macam tu. Dan dia sendiri fikir macam, oh, benda ni mahal. Kalau orang tu bayar, kesian dia, mahal dia. Padahal ada yang murah-murah. Nampak tak? Kita sendiri pun ada prasangka buruk. Itu boleh tak? Prasangka buruk pada bisnes kita sendiri. So first of all, apa yang kita kena buat adalah, maybe kita boleh study, maybe boleh tanya orang, maybe boleh macam-macam, buat apa-apa saja sekalipun. Yang penting kita kena faham dan kita kena ada prasangka baik dan kita kena seronok untuk membuat bisnes ni. Itu paling utama sekali. Kita kena fikir yang kalau ada orang beli produk aku, produk ni insya-Allah boleh bantu dia untuk selesai masalah dia. Contoh tadilah ada jerawat lah kan. So kalau dia beli produk aku, bukan bermaksud dia beli produk aku lepas tu rugi sebab dia beli produk aku, rugi pada muka. Bukan macam tu. Dia beli produk aku, alhamdulillah, insya-Allah produk ni bagus, boleh hilangkan jerawat dia. Mana kita rasa bangga sebab produk kita boleh tolong orang. Itu nombor satu dia fikir. Jangan ada prasangka macam yang buruk-buruk tadi. Sebab percakapan kita, mood kita, konsistensi kita, semuanya bergantung pada apa kita fikir. Kalau kita fikir macam, aku nak pau duit orang, pada muka kau beli mahal. Kalau macam tu lah kita fikir, memang kita stres, memang tak seronok sebab kita tahu kita buat jahat. So itu benda tu, saya tak nak tanyalah Anis macam mana. Tapi saya biar macam tu je untuk Anis fikir-fikirkan. Kalau benda tu dah cantik dalam otak Anis, very good, cantikkan lagi. Biar rasa macam lagi cantik. Nak tanya, kereta Azia berapa ringgit Azia. Produk Azia. 30,000 something lah, 30,000 something. Kita letak 35,000 lah kan. 35,000, 4 tempat duduk, ada bonnet. So best lah, engine pun boleh tahan dah, boleh dah naik sampai 140 tu boleh lah kan, lebih kurang. Ferrari berapa harga? Wish, setengah juta ke sejuta macam tu lah kot. Lebih kurang kan, yang rasa kan paling murah pun dalam setengah juta lah, yang paling murah sekali kan. Ada yang 2 seat je kan. Engine hebat tapi dekat highway Malaysia 110 je boleh kan, tak boleh nak pergi jauh sangat. So, pernah tak Ferrari dia tengok Azia, dia rasa tercabar, dia kata, kan, kita buat 2 seat setengah juta, dia 4 seat 30,000. Baik kita buat kereta macam dia. Pernah tak? Pernah tak terfikir macam, mahal kereta kita ni, kesian orang beli, pernah tak? Tak pernah kan? Sebab Ferrari bangga dengan produk Ferrari. So apa Anis kena buat? Anis kena bangga gila dengan apa Anis buat. Produk ni boleh bantu orang, bangga. Produk ni boleh selesai masalah orang, bangga kan? Bangga. Jangan disorok-sorok. Kalau orang tak terima, kita fikir bukan produk tak bagus, tapi mungkin dia masih lagi tak faham elok lagi. Dia tak faham elok cerita kita ni. Okay? Kalau dia faham, insya-Allah dia beli sebab produk ni bagus. Macam tu. Sebab itulah biasanya MLM ni dia akan suruh dia punya ahli-ahli dia untuk beli produk supaya rasa sendiri kan. Makan sendiri, minum sendiri dan sebagainya supaya kita rasa bagus dia and kita boleh share bagus tu pada orang. Jadi kalau kita tak rasa nak share tu jadi tak feel lah kan. Tak feel lah. Produk ni bagus. Awak dah try ke? Belum lagi. Tak best lah. Tak feel lah kan. Alright. So kita ada feel sikit lah. So itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tanya tadi umur berapa, jantina apa semua benda tu? Sebab kita nak tahu siapakah segmen customer Anis. Kita tahu Forever, kita direct masuk ke Forever Living lah. Tak payah nak melewang ke tempat lain Walaupun kita pasal Forever,
one day kalau Anis keluar nanti tiba-tiba nak buka bisnes sendiri ke apa benda kan, benda yang sama boleh digunakan. Okay, ilmu yang sama boleh digunakan. Siapakah prospek kita? Siapa segmen prospek kita? Okay, betul, dekat peringkat dunia ada orang tua, ada orang umur 100 lebih gunakan Forever, ada budak-budak gunakan Forever. Tu tak apa, tu peringkat dunia. Kita nak tahu peringkat kita. Daripada muka ni, daripada orang ni, siapakah segmen prospek dia yang dia boleh tackle? Mungkin Anis nak tackle orang yang tua-tua mungkin tak dapat sebab dia kata macam dia ni budak-budak lagi. Contoh kan. Tapi nak tackle budak-budak susah juga sebab budak tak faham kan. Akak ni cakap apa ni, tak faham lah. So tu contoh, bukan tu jawapan dia, tu contoh. So Anis cuba fikir siapakah segmen prospek yang selalu tanya pasal benda ni. Tak beli pun tak apa. Dia punya tips dia tak beli pun tak apa. Tapi siapa selalu tanya? Yang selalu tanya tu bermaksud dia berminat. Okay, contoh Cik Kiah tanya. Cik Kiah umur 40, perempuan. Okey, beres. Lepas tu Cik Minah tanya. Kan, umur 35, perempuan. Lepas tu Zubaidah tanya, umur 38, perempuan. Tak beli pun tiga-tiga ni. Kita berasa macam, apa salah, rugi lah aku duk jawab WhatsApp dia tak beli-beli pun. Tak rugi, Anis. Sebab kita dapat dia punya data. Okey, data. Apa data dia? Perempuan, range umur 35-40. Tu data-data untuk kita buat serangan marketing kita. Alright. Contoh, kalau prospek kita budak-budak umur dalam 10-20 tahun, kita boleh serang dengan TikTok. Buat akaun TikTok, jangan berjoget dalam tu. Okay, buat bisnes. Kau install TikTok berjoget pula kat situ. Aduh, susah. Install TikTok sebab kita nak serang prospek-prospek yang berusia 20 tahun. Orang umur 20 tahun, dia banyak TikTok. Tapi kalau kita buat data tadi, orang yang berminat dengan produk Cik Anis ni, umur 35 hingga 40, kalau kita buat TikTok, silap lah. Betul tak? Sebab dia orang tak lepak kat situ. That's why kita cari di mana dia orang lepak. Dekat Instagram dia orang lepak. Makcik Kia ke? Ya, Makcik Kia, Zubaidah semua tu. Facebook lah selalunya. Facebook kan, sebab orang yang usia macam tu, dia lebih selesa di Facebook. So, di mana yang kita kena pulun cukup-cukup? Di Facebook. Yang mana kena jadi extra friendly. Assalamualaikum kak buat apa? Terima kasih sebab komen. Tu dekat Facebook. Alright. Kat Facebook. Instagram biasa-biasa je. Just in case ada orang nak, okay beres. Tapi pulun cukup-cukup dekat Facebook. Alright. So, kita kena kenal siapa prospek kita. So, macam apa yang Anis sebut tadi, kita dapat tahu perempuan range umur 35, 30, 40 kan, range umur macam tu, and maybe orang yang ada kerjaya dan sebagainya. So gambar-gambar kita, ayat-ayat kita, semua kita buat spesifik untuk menepati kehendak diorang-diorang ni. Sebagai contoh, Anis sebut ayat, nak tak kulit cantik macam Nabila Razali, contohnya tu. Makcik Kia umur 40, kenal tak Nabila Razali? Kurang kenal. Mungkin kurang kenal. Kan? Mungkin kurang kenal. So siapa artis yang baik, yang zaman dia? Nampak tak? So ayat kita semuanya bergantung pada siapakah prospek kita tersebut. So apabila Anis dah kenal dengan teliti umur dia, jantina dia, senang kita nak menyerang diorang dengan ayat yang tepat. Tak payah nak berjela-jela, sebut apa yang tepat saja and then pam, dapat terus. Alright? Seterusnya lagi, saya nak share lagi pasal marketing. So far, marketing jenis macam mana yang Anis dah buat? Macam mana cara Anis sebarkan produk ni? Nak suruh orang tahu. Dengan cara apa? Setakat ni guna WhatsApp status. WhatsApp status? IG story. Dengan Sebelum WhatsApp status, yang kedua apa? IG story, Instagram. IG story, okay. Lepas tu Facebook story. Facebook story. Dengan Facebook post. Facebook post. Alright. IG post, feed tak buat? Belum. Sebab nak simpan untuk gambar sendiri.
ada ke maci-maci kat sini macam tu lah. Alright. Kalau Facebook post apa? Biasa buat apa ni, copywriting saja atau ada gambar atau ada video? Setakat ni baru ada gambar dengan copywriting. Gambar Anis pegang produk macam tu ke ataupun gambar yang HQ bagi? Ada yang pegang. Okay. Pasal ada yang pegang, pasal ada yang daripada HQ lah. Alright. Kalau saya tanya nisbah lah, berapa yang Anis pegang, berapa HQ punya gambar? Tak pegang lah. Tak semesti pegang. Mungkin yang produk tu atas meja ke, tapi yang Anis ambil sendiri gambar tu. Yang Anis ambil sendiri dengan yang HQ bagi, berapa nisbah dia? 2 nisbah 1. So banyak yang sendiri. Betul? Alright. Okay, Chun. Okay. So dekat sini ada beberapa benda kita kena sentuh. Pertama sekali marketing. Marketing maksud apa? Marketing maksud dia nak lambai orang supaya tengok pada kita. Itu marketing. Okay. Lambai orang supaya orang lalang tu, yang orang lalu tak tahu apa tu, dia ni nak pergi sini, nak pergi sini kan. Dia langsung tak nampak kita. Kita pelambai dia supaya dia berpaling pada kita. That is marketing. So dalam ilmu marketing, apa yang kita kena bagi perhatian adalah apa yang orang suka untuk tengok. Itu yang kita kena bagi. For example, orang yang nampak copywriting sahaja, maybe akan berpaling, maybe tidak. Kalau ada gambar, lagi menarik. Tapi kalau gambar tiap masa, orang bosan juga. Kalau gambar HQ tiap masa, orang rasa macam kita ni tak ada perasaan. Dia ni macam, dia ni bukan orang ni, dia ni staf pejabat kan. Sebab asyik gambar. Sebab tak ada unsur manusia, betul tak? Itu penting tu. Orang akan membeli bila dia rasa percaya pada kita. Nak percaya pada kita, dia kena melihat nilai diri kita sebagai manusia tersebut. So kalau kita tak ada nilai manusia, kita lupa nak on apa tu, kabel. Alright. Kalau dia nampak kita macam syarikat, contoh Facebook Anis logo syarikat. Bodoh, hebat lah. Mantap lah kan. Lepas tu posting pula semua nak photoshoot, semua nak ada logo-logo, semua macam ayat-ayat nak macam ayat dalam iklan TV kan. Adakah anda mempunyai masalah macam tu kan? So orang akan start fikir dia ni bukan manusia, dia ni tak ada sifat manusia, dia ada sifat macam robot, macam syarikat yang bercakap. So orang tak nak membeli dengan syarikat, orang nak ada somebody yang boleh bantu dia. Kenapa? Sebab produk ni mahal. Bila benda tu mahal, dia ada banyak soalan. Dia nak kepastian, dia nak kepercayaan. Dia nak percaya pada dia ni. Sebab aku nak bagi duit yang banyak ni, maybe 70, 80, 100 nak bagi pada Anis ni, adakah dia boleh bantu aku? Aku ada banyak soalan tanya ni. Kan? Boleh ke minum sekali sehari? Boleh ke minum 2 hari sehari? So kalau kita macam berbentuk syarikat, orang tak akan tanya sebab kalau kita tanya syarikat tak jawab. Syarikat bukan orang. Nampak tak? So, masukkan unsur human dalam posting-posting kita. At the same time, pelbagaikan kita punya medium tu. Contoh, kita nak gunakan gambar yang kita, gambar HQ, lepas tu gambar kawan kita. Dan jangan, itu je lagi. Masukkan video-video lagi. Contoh, Anis on the way pergi kuliah pagi-pagi, nak naik bas kan, nak tunggu bas free tu kan. Dekat tangan pegang satu produk, for example, ataupun maybe pegang botol air yang ada tu dalam tu kan. Ambil je gambar tu. Walaupun macam takkanlah botol air nak ambil gambar juga. Ambil je. Supaya dapat share pada orang yang Anis ni committed dengan bisnes ni. Orang tak akan beli barang mahal daripada seorang penjual yang tak nak jual benda tu. Faham tak? Betul-betul. Contohlah dekat Instagram Anis, contoh ataupun Facebook Anis. Duk share pasal buat cek kodok, duk share pasal cara-cara nak beli pasir kucing,
duk share pasal apa ni you know, stuff yang benda lain. Tiba-tiba dalam banyak-banyak post ada satu, hai semua, nak tak aloe vera gel macam tu. So orang akan rasa macam dia ni tolong jual yang kawan dia ke apa kan? Dia tolong jual yang member dia ke apa? So orang tahu dia ni nak jual member dia je ni kan, ataupun dia terjumpa mak dia beli lebih, dia terpaksa jualkan something kan. So orang kurang akan bagi perhatian, orang kurang akan bagi kepercayaan. Kepercayaan is very, very important. Kalau anda pergi mana-mana kelas bisnes sekalipun, balik-balik dia akan sebut trust, trust, trust and trust. Alright? Especially kalau benda tu mahal. Trust is very important. Anis jual barang tak cukup mahal lagi Anis. Kawan saya ada seorang, dia jual sabun. Tak nak sebut jenama apa. Nanti kan korang boycott dia pula kan. Modal sabun tu dalam RM4 dalam RM4. Lepas tu dia beli kotak-kotak plastik yang bungkus sabun tu, I think dalam RM4 ke RM5. Kotak tu lagi mahal pada sabun. Kotak tu lagi mahal daripada sabun. Tapi ya penting juga sebab packaging, presentation is very very important. Alright. So dia jual benda tu RM49 saya tak silap. Daripada benda RM4 dia boleh up sampai RM49. Sebab apa? Sebab marketing dia, packaging dia, and sebab dia serius hari-hari post pasal benda tu, pasal kebaikan dia, pasal dia pergi hantar barang, pasal testimoni, pelbagaikan. Jangan hari-hari testimoni, jangan hari-hari pasal kita pergi COD. Hai semua, hari ni pergi COD. Lepas tu petang sikit, hai pergi COD. Orang bertanya, kau COD apa? Cerita lah sikit, COD apa? Okay, so pelbagaikan kita punya posting supaya orang minat membaca. And marketing, ni saya nak sebut yang ini, benda ni panjang tapi saya cuba ringkaskan untuk Anis pada malam ni. Marketing ada dua jenis marketing. Pernah dengar tak soft sell dengan hard sell? Pernah dengar tak? Tak. Soft sell, hard sell. Tak pernah dengar ke atau pernah dengar tapi lupa? Memang tak pernah dengar? Tapi macam boleh agak. Okay, cuba agak. Soft sell rasa macam mana? Cakap lembut. Kalau belilah bang, belilah. Macam mana? Soft sell ni macam maybe media sosial. Kalau hard sell ni macam flyers, banner. Alright. Dua-dua tu pun boleh jadi hard sell. Dua-dua pun jadi hard sell. Hard sell ni contoh. Hard sell ni menjual lah. Menjual. Contohnya, hai semua, jom beli RM70. Okey, jual lah. Ataupun tawaran hebat, 3 hari sahaja, harga asal 100.5, 3 hari saja 120. Itu hard sell. Maknanya, kita buat posting, kita bercakap memang nak menjual, tak ada niat lain. Memang nak jual. Promosi ke, nak bagi diskaun ke, nak bagi buy one free one ke, nak cakap harga termurah di pasaran ke, beli sekarang, semua tu hard sell. Soft sell ni adalah menjual tapi bukan menjual. Macam mana? Contoh, kita bercerita. Ada posting-posting Anis dalam Facebook yang macam tak nak menjual tapi macam bercerita kan. Contoh Anis cerita macam Anis post gambar Anis yang masa tingkatan 5. Contoh lah ni. Jerawat penuh satu muka. Contoh. Saya tak tahu macam mana ni contoh. Nak suruh nampak cerita saya ni. Post satu muka. Lepas tu buat caption. Korang rasa ni filter ke gambar Anis yang betul? Contoh macam tu. Lepas tu buatlah ayat ke bawah tu. Untuk bantu korang, ni gambar Anis yang betul. Masa Anis form 5 dulu, Anis teruk, jerawat dan sebagainya. Nasib baiklah Anis jumpa penyelesaian dia. Korang tahu tak? Ni nak share ni. Kan? Lepas tu, cerita pasal forever. Gitu? Bukan. Belum. Cerita pasal, ni saya bagi tips advance sikit lah Kalau Anis datang seminar saya baru saya cerita ni. Tapi saya bagi free dekat Facebook ni. Sebab kita punya slot sesi malam ni, mana saya akan luang dan bagi masa untuk Anis. So contoh, Anis cakap macam tu. Nak tahu macam mana? Okey, Anis share cara dia. Sediakan beberapa jawapan. Okey, kalau boleh
3 poin ke atas. 3 jawapan ke atas. Okay. Dan kalau boleh sajalah nombor ganjil. 3 ke 5 ke 7 ke tak kira lah. Genap pun tak apa, tapi yang penting 3 ke atas. Okay. Nombor ganjil ni dia ada kelebihan dia lah. Kalau nak cerita panjang benda ni memang tak sudah-sudah live kita 2 hari baru siap ni live ni. Alright. Tapi ikut je tu, ikut itu je. 3 ke atas. 3 dah cukup. Salah satu jawapan tu adalah produk kita, which is aloe vera gel, right? Ataupun forever living. Selebihnya bagi jawapan lain yang Anis punya pengalaman ataupun Anis tahu, ilmu Anis ataupun Anis Google dekat internet dapat jawapan tersebut. Sebagai contoh, jawapan pertama macam mana nak buat? Okey, korang pastikan bangun tidur cuci muka terus. Contoh, cuci muka terus. Jangan pergi buat kerja dalam keadaan muka macam tu sebab masa bangun tidur tu banyak kuman. Nampak tak? Idea tersebut bila orang baca orang rasa macam I can do this. Ni tak susah, ni senang ni. Nampak tak? Aku boleh buat ni. Yang kedua, korang kena kurangkan makan minyak. Anis dulu suka sangat makan berminyak, tapi nak stop susah. So apa Anis buat? Anis kurangkan je. Orang pun kalau orang dengar kan, dia kata kalau nak stop susah lah, aku hari-hari makan minyak. Tapi kalau kurangkan, boleh, I can do this. Macam tu kan. So yang ketiga, bila contoh yang ketiga, Anis sebut Anis minum aloe vera gel ni sekali sehari. Alhamdulillah, so cost Anis lebih kurang 20% je sehari. Contoh macam tu kan. So yang pertama tadi orang dah fikir I can do this. Yang kedua dia fikir I can do this. Yang ketiga lebih senang untuk dia fikir I also can do this. Nampak tak? Faham. Barulah orang tu ringan sikit rasa hati dia nak tanya lanjut, nak beli kan, sebab dia rasa macam ringan. Lepas tu nak cerita panjang ke? Aloe vera gel ni, khasiat dia gini-gini. Tak, cukup tak kata? Cukup cukup. Ada aloe vera gel sekali sehari, 20% je sehari. Alhamdulillah, nasib baiklah murah. Contoh. Cukup tak kata? Lepas tu tulis sikit, kalau korang nak juga korang ambil air manis. Nanti Anis bagi tahu macam ni. Cukup. Sebab yang ni merupakan soft sell, bukannya hard sell. Faham tak? Kalau yang hard sell tu barulah kelebihannya daripada pokok-pokok yang dijaga rapi dan diberikan kasih sayang, yang disiram dengan Milo, contohlah kan. Itu hard sell lah. Ni kita bagi kelebihan, bagi, tersumbat otak dia dengan maklumat. Soft sell, kita menjual tapi macam tak menjual. Contoh macam tadilah ayat tadi. Ataupun perasan tak, follow tak YouTube Kokom? KOKOM. Follow kan? Perasan tak dia banyak promote produk dia yang dalam video tu, tapi tak macam promote. That is soft sell. Kan? That is soft sell. So ni sebutlah macam mana fikirlah cara kreatif kan. Borak-borak kawan ke, kau suka lelaki macam mana? Contohlah kan, orang muda-muda kan suka topik-topik macam ni kan. Aku suka lelaki yang handsome. Kau suka yang macam muka licin ke atau muka yang macam kasar-kasar macam tu? Of course lah muka licin. Kan? Apa tu cakap lah kan. Kalau aku pun suka juga, kalau aku bagi dia minum ni dah. Bagi sebotol confirm licin lah. Contoh macam tu. So maksud dia kita tak jual, tapi kita bercerita macam tu. Bila terbeja macam tu, pertama sekali orang baca sampai habis. Kalau yang hard sell, nak tanya Anis, jujur dengan saya, kalau nampak posting orang menjual dekat Facebook, baca habis tak? Ke scroll je? Kadang macam okey produk ni, okey dah. Ni okey produk ni pula, okey dah. Cukup. So banyak scroll, betul? Betul. Itulah yang orang lain buat dengan produk Anis. Nampak tak? Bila terpampang produk dia macam tu, yang ni aku tahu dia berapa scroll. So that's why kita sorokkan produk tu dalam ayat kita, dalam video kita,
dalam gambar-gambar kita supaya orang tidak cepat judge. Bukan produk tak bagus, orang judge awal sangat. Betul? Betul. Itu yang kita kena modify dia. Daripada dia nampak je botol kuning, oh botol kuning, scroll macam tu. Dia punya trauma tu tinggi sangat kan. Scroll jauh-jauh kan. So kita buat cara lain supaya dia tak nampak sangat yang kita nak letak benda tu. Tapi at the same time, post-post lain janganlah semuanya soft sell. Kena ada juga hard sell. Letak gambar produk A, produk B, produk C. Macam mana? Selang-seli. Ke tak? Kalau boleh banyakkan yang soft sell. Contoh, maybe dua soft sell, satu hard sell. Ataupun 3 satu. Kan? Supaya orang tak nampak macam dia ni macam mendesak sangat ni. Macam tu. So, kalau Anis dan akhir sekali, dan kalau Anis dah buat benda ni selama seminggu 2 minggu, teruskan buat. Benda ni tak pernah saya jumpa orang buat seminggu jadi. Tak pernah lagi. Saya ni dah hidup berapa lama, 30 lebih tahun walaupun nampak macam muda remaja, cewa. 30 lebih tahun saya hidup kan. Tak pernah saya jumpa mana-mana makhluk bernama manusia yang buat bisnes seminggu, jadi berjaya kau tak ada. Semuanya ada proses. You have to trust the process. Buat benda yang betul, proses yang betul macam apa saya cerita dalam ni, buat je. Buat, and for sure, you kena consistent, Anis. Walaupun ada hari yang kita macam bad mood, ada hari kena marah kat lecturer apa kan, tak apalah. Post juga dekat Facebook. Post juga dekat IG. Marah tu lain cerita. Posting kena buat. Kena consistent. Bila orang PM, kena cepat-cepat reply. Bila orang tanya, cepat-cepat balas. Kita kena consistent. Walaupun kita sibuk sampai tahap kita tengah naik motor ke, tengah naik kereta ke, benda tu penting sangat, berhenti tepi jalan, jawab. Itu mula-mula ni. Tapi kalau naik bus free tak ada masalah lah. Naik bus free kan, naik je, jawab lah. Dan berita buruknya, bukan berita buruk lah, berita yang menyeramkan. Berita menyeramkan saya nak bagi tahu. Setiap bisnes yang saya jumpa, dia makan masa around 3 years untuk betul-betul stabil. Yes. 3 years. So kalau Anis 2 minggu, relax. Bertahan 3 tahun. Okay, contoh Anis buat satu bisnes. Tahun depan tiba-tiba nak tukar bisnes, nak buat produk sendiri, dia owner dan sebagainya. So jangka masa tu start balik, kosong balik. 3 tahun balik. So that's why kalau boleh ada satu bisnes, jangan kacau. Buat betul-betul. Okay, buat betul-betul. 3 tahun kemudian, bertahan 3 tahun. Kadang-kadang 3 tahun ni sampai makan pun ala kadar je. Tak sempat nak have fun dengan kawan-kawan kan. Kawan-kawan tengok wayang sebulan 8 kali, kita 2 kali je join. Bukan tak boleh langsung. Kurang kan. Sebab kita nak fokus benda ni untuk masa depan kita. Orang lain makan dekat Secret SP lah, dekat Soul Garden lah, mahal-mahal kan, contohlah. Kita makan kedai mamak je. Sebab mamak pun mahal juga. Kedai restoran biasa je kan, nak jaga duit ni, mula-mula ni warung biasa je. Buat 3 tahun, bertahan, memang perit sikit, konsisten, marketing, sale, konsisten 3 tahun. Buat kita istiqamah 3 tahun. Itu berita menyeramkan dia. Berita bestnya, after 3 years, everything is going to be easier. After 3 years. Lepas 3 tahun, Anis dah tak payah nak sibuk-sibuk sangat, dah tak payah nak hari-hari post sebab orang dah mula kenal Anis. Anis mana? Anis yang jual produk ini. Anis mana? Anis yang buat servis ini. Orang dah kenal dah. Kenapa? Sebab 3 tahun dia orang nampak benda tu. Lepas tu saya cakap, jangan tukar produk. Kalau tukar produk, kan, Anis mana? Entahlah apa dijual entah. Okay. Semua dijual. Jadi orang tak kenal. Bila orang tak kenal, susahlah kita nak kena promote lagi kan.
Bila kita stick dengan produk tersebut, after 3 years, bila kita dah kurangkan post kat Facebook, orang tetap akan membeli yang kita sebab dia ingat kita. Dan after 3 years, orang dah mula kurang soal. Sekarang orang soal sebab orang nak trust. Kan? Aku baru kenal Anis ni siapa, so aku tak kenal dia macam mana, orang nak trust. So kita jawab je bagi dia dapat kepercayaan tersebut. After 3 years, orang dah ada trust, orang tak tanya banyak dah. Anis, nak ni 3 botol? Anis, nak ni 8 kotak? Dia tak tanya dah. Sebab dia dah percaya. Kan? Faham tak? Dia dah percaya dah. Itu cabaran kita sekarang. 3 tahun pertama nak membina tapak bisnes kita, membina produk yang apa yang kita nak, branding kita. Bila sebut Anis, dia sinonim dengan produk apa? Nak bina ni 3 tahun. Nak bina database kita. Siapa orang-orang yang membeli kita, orang macam mana yang beli kita kan. Nak bina kepercayaan. After 3 years, bila semuanya ikut flow yang betul, dah jadi betul-betul, after 3 years, memang kena berusaha. Taklah kata koyang kaki ke rumah duit masuk, tak ada. Tak wujud benda macam tu. Tapi, hidup kita dah relax dah sikit. Dah relax dah. After 3 years. Saya nak share satu benda. Saya tak suruh Anis buat, saya nak share je. Alright, saya nak share saja. Bahaya sikit tapi saya nak share jugalah. Saya nak share juga. Saya kenal ramai orang yang masuk MLM, okay, tapi tak lama. Alright. Sebab diorang masuk MLM tapi kena masuk. Bukan jangan masuk, kena masuk. Sebab masuk MLM bagi saya dan bagi orang-orang yang saya kenal ni, masuk MLM untuk memahami sistem. Kita nak faham sistem, macam mana bisnes ni berjalan sebenarnya. Dan kita punya risiko rugi rendah. Sebab bukan syarikat kita, bukan produk kita. So kalau kita buat silap, kita tak ada masalah. Sebab tu syarikat orang. Macam tu. Okay? Belajar sistem. Belajar teknik-teknik marketing. Belajar teknik-teknik buat sale. Belajar teknik-teknik closing daripada upline kita. Diorang ajar kita kan. Belajar jumpa orang, bercakap depan orang. Belajar semua benda tu. Bila dah bersedia, ramai orang saya kenal, dia quit and buat produk sendiri. Dia ada banyak pengalaman dia ambil dalam MLM. Dan percaya saya cakap, bila kita masuk MLM, ada kebaikan sebenarnya. Banyak juga kebaikan. Dia buatkan diri kita ni tough, kuat. Alright? Sebab bila kita keluar nanti, kita jual produk yang lagi senang untuk dijual. Contohlah Anis keluar nanti jual serunding lah, contoh kan. RM15, lagi senang nak jual. Kita akan jadi tough sebab kita pernah jual barang RM90 dengan bapak gila rejection. So sekarang bila kita jual barang RM15, rasa macam wah, heaven gila. Semudahnya bisnes. Nampak tak? So daripada penjualan tersebut, kita pun daripada MLM dapat belajar account, dapat belajar pasal nak rekod data dan sebagainya. So saya tak cakap jangan masuk, saya cakap belajar. Sebab saya rasa Anis mungkin ada niat nak buka bisnes sendiri kot, yang macam your own product, your own company kot. Ya ke? Kot ke? Memang tak ada lagi. So kalau tak ada. Kalau tak ada, why not? Bukalah sendiri kan. Actually dia lagi best. Tak nak cerita panjang lah. Dia lagi best. Dia banyak benda-benda best dalam bisnes sendiri. Especially dari segi masa, dari segi keuangan. Dia lagi best daripada kita kerja dengan orang. Macam tu lah nak cakap. So tak nak cerita lebih-lebih Kang. Nanti Kang terliur pula kan. Kang berhenti belajar kan. Tiba-tiba pula last year ni berhenti belajar, saya nak buat bisnes. Susah. Marah lecturer. Kau cakap dengan siapa semalam sampai kau nak berhenti belajar ni? Alright. Okay, sebelum kita proceed Anis, kita ada satu soalan ke apa ni? Daripada Amir Ahmad ni. MLM pun ada produk. Apa pendapat Tuan Syafiq? Yes, saya dah bagi pendapat saya. MLM tak ada masalah. Okay.
MLM yang ada produk tak ada masalah. Yang tak boleh kalau ikut syarak ni, MLM yang tak ada produk, cari orang sahaja. Itu yang ada problem. Okay. Ada juga MLM yang produknya sikit je, 10%, 90% cari orang. Itu pun diragui sebab duit datang dari mana? Bukan datang daripada penjualan produk, datang daripada orang. So, kalau MLM tersebut, bukan MLM lah, apa bisnes pun, kalau asasnya adalah menjual produk, muamalat tu ada, insya-Allah dari syariatnya memang halal. Okay? So, jangan risau. Lagi-lagi kalau syarikat tersebut ada dia punya panel syariah dia, dan kalau panel syariah company tersebut cakap halal, cuba tanya juga panel syariah lain, okey tak company ni? Kalau yang ni kata halal, yang tu pun kata halal, beres. No problem. Tapi kalau panel syariah company tersebut kata halal, orang lain kata tak halal, tu ada keraguan sikit. Right? So, yes, you can do MLM. Tak ada masalah. Okay, Anis. Sebelum kita tamat bersurai, ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu? By the way, nak tanyalah, kita pernah jumpa ke mana-mana? Kita pernah ada program bersama-sama ke? Setakat ni belum rasanya. Belum. So kita memang kawan Facebook je? Ya? Ya, betul. Oh, okay. So saya takut saya pernah berprogram dekat sekolah lama ke apa kan. Okay. So rakan Facebook sajalah. Alright. So before we end this live coaching, do you have any question ke? Nak minta pendapat ke apa-apa ke? Setakat ni cukup apa yang diberi. Saya dah tahu macam mana flow dia. Okay. So macam terima kasih banyak. So dapat semangat sikit. Okay tu. Alhamdulillah. Clear tak apa yang saya cerita tu? Macam bila Tuan Syafiq Fadli cerita tu macam okay, dah lepas lah satu bebanan. Macam wah, okay lah. Dengar cerita pun dah lepas bebanan kan? Senang nak lepas bebanan. Nak fikir buat tu buat ni. Okay. Yang penting dapat tahu apa nak buat kan? Betul. Kan? Pernah dengar tak Profesor Xavier? Pernah dengar nama ni? Serius lah, Profesor Xavier. Siapa tu? Famous betul. Lupa, betul-betul lupa. Dia pakai, dia guna kursi roda. Kursi roda, tak ada rambut pada botak. Dia sangat famous. Okay. Bukan saya. Walaupun dia botak, bukan saya. Botak lain. Tak pernah dengar? Okay. Dia watak dalam cerita X-Men, Professor X. Oh, okay. Okay. Dia pernah cakap. Apa dia? Saya tak terdedah sangat dengan benda-benda macam tu lah. Come on lah. Aduh. Ada, gurau je. Alright. Saya suka apa yang dia cakap, salah satu dialog dia yang saya banyak share pada student-student saya. Ini kalau nak catat pun boleh. Bukan boleh, catat. Catat sekarang. People are afraid of what they don't understand. People are afraid of what they don't understand. Faham tak? Oh, pun lah faham dah macam alam bukannya budak. Orang takut benda dia tak faham. So bisnes ni macam tu lah. Kadang-kadang bukan orang tak nak beli, bukan orang benci kita, cuma dia tak faham. So bila kita buat marketing, bercerita dekat Facebook, bercerita, bagi maklumat, bagi konten, bukan setakat nak menjual, tapi kita nak orang faham benda tu. Bila orang faham, lama-lama dia tak takutlah pada kita. Tak takut pada kita, tak takut pada produk kita. So macam sekarang, Anis pun macam risau, macam takut je mula-mula tadi nak buat bisnes ni kan. Saya rasa mungkin sebab tak faham kot caranya. Kan, mungkin tak jumpa lagi upline yang nak share ataupun tak masuk kelas yang power lagi yang diorang buat. Tapi nanti akan masuk juga insya-Allah. So bila kita dengar, nampak jalan, bila kita understand, kita dah tak afraid lagi. Betul tak?
Setuju Betul. Alright. So I think that is all for tonight. Ada apa-apa lagi? Tak ada dah. Cukup. Best tak sesi malam ni? Seronok. Alhamdulillah. Thank you very much. Kalau ada apa-apa lagi boleh PM. By the way, video ni akan ada dalam Facebook Protalk Malaysia dan akan ada dalam YouTube Protalk Malaysia. Just in case Anis rasa macam aku tertinggal point lah, aku lupa catat lah, so boleh play balik, tak ada masalah. Saya takkan delete. So untuk tontonan Anis dan tontonan siapa saja yang nak menonton video ni untuk belajar benda yang sama. So kalau ada Anis ada kawan yang join bisnes sama, ada masalah yang sama, tak payah cerita panjang, bagi je video ni kat dia. Aku sibuk ada kerja, kau tengok video ni sendiri. Macam tu, senang. Alright. Okay, so that is all. Thank you very much sebab sudi teman saya untuk live pada malam ni. All the best. Balik Puncak Alam bila? Sebenarnya tengah praktikal dekat HSM. Oh my god, I always go to HSM sebenarnya. Saya ada banyak, kadang-kadang pergi training, kadang-kadang ada urusan macam lah. So, wow, kat situ rupanya. So, all the best untuk your practicum. All the best untuk baki masa yang ada belajar. All the best and semoga jadi apa? Oh panggil juru X-ray ke apa nama tugas awak, juru X-ray. Semoga dapat lulus bagus-bagus untuk medical imaging ni and dapat jadi juru X-ray yang bagus and semoga bisnes awak pun padu. InsyaAllah. Berjaya, bahagia di akhirat insyaAllah, amin. Thank you very much. Okay. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Pagi. Bye.